Okey, kita masuk muka surat 98 dan 99. British mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, British melantik Sir Harold McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Bagi memastikan misi ini disempurnakan dengan baik, British menghantar H.C. Whelan, Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Malaya, sebagaimana jawatan dia yang disebutkan dekat muka surat depan tadi, merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu untuk meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. Maksudnya, yang dihantar untuk dapatkan tanda tangan ialah Harold McMichael. Tapi Whelan ni, H.C. Whelan ni, datang dulu ke Tanah Melayu untuk survey, buat survey sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British dan gagasan Melayu Union ni. Dia nak buat survey dululah kan, sebelum McMichael datang dan dapatkan tanda tangan. Okey, namanya tadi Harold McMichael. Okey, dan H.C. Whelan. Okey, H.C. Whelan meninjau sokongan. Okey, McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. H.C. Whelan merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. Whelan menjalankan tugasnya dari 8 September hingga 29 September 1945, lebih kurang dalam masa 3 minggu. Sultan pertama yang ditemui ialah Sultan Johor. Whelan kemudiannya berkunjung ke Selangor untuk menghadap Sultan Selangor. Okey, Johor, lepas tu Selangor, iaitu Sultan Isamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Rombongan Whelan seterusnya menghadap Sultan Kedah. Okey, yang ketiga Sultan Kedah. Kemudian beliau menemui Said Hussein, Setiausaha Kerajaan Perlis, dan menghadap Raja Perlis di Kanga, Perlis. Okey, Raja Perlis. Dari Perlis, Whelan bergerak ke Perak menghadap Sultan Perak. Okey, dari Perlis ke Perak. Pada 23 September 1945, beliau menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan pada 28 September, beliau menghadap Sultan Pahang. Okey, Sultan Pahang. Seterusnya, Whelan menemui Datuk Jaya Perkasa Cik Da Omar Mahmud, Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali. Okey, Terengganu, Sultan Ali. Akhir sekali, Whelan ke Kelantan menghadap Sultan Kelantan, Sultan Kelantan. Dalam laporannya, beliau mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani Perjanjian Malayan Union. Okey, dia kata dia yakin bahawa Raja-Raja akan menyokong. Pada setiap pertemuan dengan Sultan, Whelan berusaha memastikan sokongan Raja-Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian. Dengan ini, misi Whelan telah memudahkan tugas McMichael. Okey, misi Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan pada 11 Oktober 1945. Okey, maksudnya lepas Whelan selesaikan misi dia, 11 Oktober 1945, McMichael, wakil kerajaan British, tiba di Port Swettenham, Selangor. Port Swettenham, Selangor ialah nama lama bagi Port Klang. Dengan menaiki kapal Royalist, beliau ditemani oleh A.T. Newbolt. A.T. Newbolt, siapa A.T. Newbolt ni? Okay, A.T. Newbolt ni sebagai juru bahasa. Cara yang dirintis oleh Whelan ternyata tidak menepati harapan wakil kerajaan British. Tidak menepati harapan, maksudnya apa yang tidak menepati harapan wakil kerajaan British, iaitu McMichael ni lah kan. Maksudnya apa yang dilaporkan oleh Whelan tak benar lah, tidak benar kan. Whelan kata
dia ada keyakinan yang tinggi bahawa raja-raja akan menyokong, tapi sebenarnya McMichael tetap menerima tentangan daripada raja-raja Melayu. McMichael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Pelbagai taktik digunakan untuk mendapatkan persetujuan. Dalam tempoh 2 bulan, beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang raja-raja Melayu. 9 orang. Kenapa 9? 9 ni mewakili 5 buah negeri NNMB dan 4 buah negeri NNMB dan 5 buah negeri NNMTB. NNMB 4, NNMTB ada 5, so 9 orang raja-raja Melayu. Kenapa Negeri Selat tidak termasuk? Kenapa dia tak jumpa raja Negeri Selat? Sebenarnya Negeri Selat pun memang tidak beraja. Pulau Pinang dan Melaka memang tidak beraja. Itu satu faktor lah. Tapi kenapa dia tak jumpa dengan ketua pemerintah di Negeri Selat? Sebab apa? Sebab dari dulu lagi Negeri Selat ni sebenarnya diletakkan sebagai negeri di bawah jajahan British. Negeri di bawah jajahan British, bukan negeri naungan British, bukan negeri bawah naungan British. Kalau NNMB dan NNMTB, dua ni ialah negeri di bawah naungan British. Tapi kalau Negeri Selat ialah negeri di bawah jajahan British. So sebab itulah McMichael ni dengan William ni, dua ni dia tak jumpa ketua pemerintah di negeri-negeri Selat, iaitu Malacca dan Pulau Pinang. Singapura dikecualikan kan. McMichael, nombor 1, McMichael membuat kunjungan ke negeri Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Pada 18 Oktober 1945, beliau menghadap Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Yang pertama Sultan Johor diikut dengan sama macam turutan yang William buat tu. Pertama Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Sultan Ibrahim ni adalah anak kepada Sultan Abu Bakar ataupun yang kita kenal sebagai Maharaja Abu Bakar, bapa Pemuidinan Johor. Sultan Ibrahim menurunkan tanda tangan baginda pada 20 Oktober 1945. Seterusnya, McMichael menghadap Sultan Selangor, Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Baginda Sultan menurunkan tanda tangan pada 24 Oktober 1945. Seterusnya Seterusnya, nombor 3. Pada 31 Oktober 1945, McMichael menghadap Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Abdullah Al-Mu'tasim Billah, Sultan Pahang. Baginda terpaksa menurunkan tanda tangan pada 2 November 1945. Sultan Pahang. Nombor 4, McMichael kemudiannya menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, masih lagi negeri dalam Negeri Sembilan ialah negeri Melayu Bersekutu. Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad dan 4 orang undang. Pada 14 November 1945, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael, walaupun pada mulanya baginda enggan berbuat demikian. Kita tengok ni, didesak. Didesak. Nombor 5, McMichael menghadap Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah ibni almarhum Raja Muda Musa. Baginda cuba melengah-lengahkan masa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Sultan Perak cuba melengah-lengahkan masa. Namun begitu, baginda akhirnya terpaksa menurunkan tanda tangan pada 22 November 1945.
Yang keenam, pada 29 November 1945, McMichael berkunjung ke Kedah dan menghadap Sultan Badali Shah ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Kedah. Dalam pertemuan itu berlaku perdebatan antara kedua-dua pihak. Baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian Millennium. Walau bagaimanapun, pada 2 Disember 1945, McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan baginda. Nombor 7, pada 4 Disember 1945, Raja Perlis Tuanku Said Putra Jamalul Lail ibni almarhum Said Hassan Jamalul Lail telah menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Raja Perlis. Yang ke-8, pada 15 Disember 1945, McMichael menghadap Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Muhammad IV. Beliau mengugut untuk tidak mengiktiraf Raja-Raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan. Tengok kat sini, mengugut untuk tidak mengiktiraf Raja-Raja Melayu yang tak nak tanda tangan. Baginda Sultan terpaksa beralah dan bersetuju menandatangani perjanjian tersebut pada 17 Disember 1945. Yang ke-9, McMichael kemudiannya menghadap Sultan Terengganu, Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Pada mulanya, baginda enggan menandatangani dokumen tersebut kerana perjanjian ini bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Namun begitu, baginda akhirnya menurunkan tanda tangan pada 21 Disember 1945. Okey, Sultan Terengganu. Terengganu merupakan salah satu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Kenapa dia kata baginda enggan menandatangani dokumen tersebut kerana perjanjian ini bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu? Okey, kerana Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu yang telah digubal oleh Sultan Zainal Abidin merupakan undang-undang yang digubal untuk memelihara kedaulatan Sultan, memelihara kedaulatan Kesultanan Terengganu dan juga untuk memelihara agama Islam daripada diletakkan di bawah pengaruh British. Itu sebabnya undang-undang itu digubal dan ditubuhkan. Digubal. Bila McMichael dan British ni sebenarnya dia nak suruh sign kan perjanjian untuk bersetuju dengan gagasan Millennium ni, negeri-negeri Melayu semua ni akan diletakkan di bawah jajahan British. Jajahan maksudnya sama seperti mana status Negeri Selat kan, yang mana memang dah diletakkan di bawah jajahan British. Okay. So sebab itulah dikatakan bahawa gagasan Millennium ni merupakan salah satu perkara yang bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Okey. Whelan dan McMichael berjaya menyelesaikan misi mereka kerana menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Millennium. Okey, desakan, paksaan paksa, desak dan ugut tadi tu kan, ugut untuk tidak mengiktiraf raja-raja. Cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British itu tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Kesannya Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian Millennium. Okey, yang seterusnya nanti 4.3 awak akan belajar macam mana Raja-Raja Melayu, macam mana para pembesar dan macam mana rakyat tempatan membantah Millennium. Okey, melakukan bantahan besar-besaran terhadap gagasan Millennium. Okey, itu sahaja.